Okey, cikgu nak jawab soalan yang ditanyakan oleh student kita. Okey, iaitu yang ini. X sama dengan negatif B per 2A. So dia tanya ni yang ni tau. Okay, so dia tanya tajuk fungsi kuadratik ni. Lisa nak tanya apa fungsi dia, bila boleh digunakan. Ada dua soalan dekat sini. Lepas tu kat sini Lisa ada baca formula Lisa tunjuk tu, fungsi dia untuk cari nilai X. Okay, kita jawab satu-satu dulu. Kita jawab yang ni dulu. Dalam ni ada dua soalan. Alright, let's get to it. Okay, so kalau kita tengok soalan tadi tu, okay, dia formula dia apa? Formula fungsi formula X sama dengan negatif B per 2A, kan? Alright, so cikgu akan terangkan step by step pada dua soalan tadi tu, benda dia tu dan bila nak guna. Okay, so apa sebenarnya formula ni? Soalan yang pertama tadi ialah apa sebenarnya formula ni? Formula ni tu apa? Yang ni lah, yang kat atas ni. Okay, so formula X sama dengan negatif B per 2A. Okay, okay, so formula ni sebenarnya dia ada satu fungsi je. Dia bukan untuk cari semua nilai X tau. Okay, bukan. Dia fungsi dia sebenarnya, formula ni digunakan untuk apa? Dia digunakan untuk cari nilai X di titik puncak graf kuadratik. Okay, dia digunakan untuk cari nilai X di mana? Ni lah keyword dia, di puncak graf kuadratik. So apa maksud titik puncak ni? Apa maksud titik puncak ni? Maksud dia apa? Okay, apa maksud titik puncak? Yang ni apa maksud ni? Okay, maksud titik puncak ialah titik paling rendah graf. Maksud dia titik paling rendah graf atau titik paling tinggi graf. Itulah maksud dia. Okay, so graf kuadratik ni kan, graf kuadratik ni, okay, graf kuadratik ni bentuk dia okay, macam huruf tau. Macam huruf apa? Macam huruf macam huruf U dan atau macam huruf N kecil. Ni bentuk dia mesti macam ni kalau graf kuadratik ni. Alright, so titik puncak tu apa? Titik puncak tu ialah titik tengah. Okay, so titik puncak ialah titik
tengah. Titik tengah graf. Titik tengah graf. Maksudnya kat mana titik tengah graf tu? Okey. Kalau yang ni kan, titik tengah dia dekat sini, kat bawah, paling bawah, paling rendah. Nampak? Paling rendah ni. Kalau yang ni pula paling tinggi, paling atas ni, ke atas ni. Okey, paling tinggi. Okey. Alright. Kalau tak clear ni bagi tahu, okey? Kalau tak clear ni bagi tahu. Okey, so bila soalan seterusnya, bila pula kita nak guna formula ni? Jadi kita beralih pada soalan kedua pula. Bila nak guna formula ni? Bila nak guna? Okey, kita akan guna formula ni bila apa? Bila soalan minta. Soalan minta apa? Okey. Yang pertama, soalan minta nilai minimum. Lepas tu dia minta nilai maksimum. Lagi bila dia tanya titik bila dia minta titik puncak. Lagi ataupun bila dia minta paksi simetri. Okey. Kalau soalan tak minta benda ni, notakan, kalau soalan tak minta yang kat atas ni, semua yang kat atas ni semua ni kan, maka kita tak guna formula ni. Okay, formula ni hanya guna bila formula ni kan, ataupun ni samalah, benda sama tu, kita guna bila soalan minta ini. Okay, bila soalan minta benda-benda ni. Kalau dia tak minta, maka kita tak guna pun formula ni. Okay. Alright, so boleh kenal lah. Soalan tu, berikan nilai minimum, macam tu. Berikan nilai maksimum, cari titik puncak. Cari paksi simetri. Tahu lah, pakai formula tu lah. Confirm pakai formula tu. Okay, dalam graf kuadratik ni. Alright. Okay, sekarang kita tengok kita tengok fungsi yang Lisa bagi. Okay, jom kita tengok fungsi yang Lisa bagi. Ni fungsi yang Lisa bagi. Y ni fungsi yang Lisa bagi kan. Y sama dengan 2x kuasa 2 tambah 8x tambah 5. Ni fungsi yang Lisa bagi. Okey. So sekarang so sekarang kita cikgu tunjukkan fungsi yang Lisa bagi tu ialah y sama dengan y sama dengan 2x kuasa 2 tambah 8x tambah 5. Ni fungsi yang diberi. Okey, tapi kalau formula kuadratik tu apa? Bentuk standard formula kuadratik tu, ingat tak? Okey, kalau tengok kat buku korang tu, fungsi dia apa? Standard kuadratik
apa? Bentuk dia ialah Y sama dengan AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Betul? Alright. So dekat sini kita boleh nampak lah. Okay. A ni ialah 2. Betul? X kuasa 2 ni lah X kuasa 2 tambah 8. 8 ni ialah tambah B. B kan? B lah 8 tu. Okay. X tambah C. 5 ni ialah C. Okay. Alright. So kita boleh terus masukkan lah nilai tu. Kita boleh tahu. Kita dah tahu dah nilai. Okay. Kita tahu daripada fungsi ni, kita tahu dah nilai apa. Kita dah tahu dah nilai A sama dengan 2. Ni A, ni A. Nampak? Dia sama kan? AX kuasa 2 tambah BX tambah C. AX kuasa 2 tambah BX tambah C. So A ni dia dah tukar kepada 2. So nilai A tu ialah 2. X kuasa 2 masih X kuasa 2 tambah B. B ni dia dah tukar kepada 8. So B ni dah tukar kepada 8. So B sama dengan 8 tambah C. C ni dia dah tukar kepada 5. So C nilai dia ialah 5. Okay. Tapi dalam formula yang Lisa bagi ke atas tadi tu kan, yang ini ada C ke? C tak ada. C tak ada. So dalam formula di atas tadi kan, C tak digunakan. Okay, C tak digunakan dalam formula apa? Formula X sama dengan negatif B per 2A. Okay, tak ada C. Tak ada C kan dalam ni kan. So C tak digunakan. Okay. Alright, so kita masukkan step seterusnya. Step yang seterusnya, macam mana kita nak selesaikan soalan ni? Kita buat apa? Kita masukkan ke dalam formula Allah. Masukkan nilai tu ke dalam formula dengan kita gantikan sahaja nilai A dan B. So formula dia tadi apa? Formula dia tadi X sama dengan negatif B per 2A. So kita gantikanlah X sama dengan B tadi berapa? B tadi 8 dalam soalan tadi tu kan, 8. Okay, 8 ni B, ni A, B. Betul? So 8. Okay, so kita terus gantikan. Okay, so X sama dengan B tadi berapa? Negatif, tulis negatif 8 per 2A. 2 tulis 2, A tu berapa? Ni darab lah ni. Okay, ni darab lah ni. Alright, so maksudnya macam ni, 2A maksudnya 2 darab A. Macam tu lah maksud dia. Okay, so 2 darab berapa? A tadi berapa? A tadi nilai dia 2 juga. Nilai dia ni 2 juga. Okay, ni 2. So masukkan 2 darab 2 macam tu. So kita kecilkan X sama dengan negatif 8 per 2 darab 2 4. Okay, kita kecilkan lagi X sama dengan berapa?
4 darab 1, 4 darab 2 sama dengan negatif 2. Jadi nilai X di titik puncak ialah berapa? Negatif 2. Okey. Boleh nampak tak? Kalau tak faham yang ni, bagi tahu tau. Okey. So sekarang kenapa fungsi dia macam ni? Kan? Kenapa kita tak cari nilai Y dulu? Kenapa cari nilai X dulu? Why? Kenapa? Betul tak? Betul kan? Mesti kita tanya juga, kenapa tak boleh cari nilai Y dulu? Kenapa cari nilai X? Okay. So soalan seterusnya, soalan yang berapa ni? Kita punya step yang berapa ni? Cikgu pun dah miss dah. Ni 2. Ni step ketiga kita. Okay. Ni step keempat. Okay. Sekarang kita pergi step kelima kita. Step kelima ni kita nak kena tahu. Tapi sebelum kita pergi step kelima, cikgu nak terangkan dekat you all kenapa kita cari X dulu, Y. Kita cari X dulu. Sebab kalau kata ni graf kan, graf ni dia bergerak ikut paksi X tau. Ni paksi X, ni paksi Y. Dia ikut paksi X dulu. Kalau X tu ke sini, X tu ke sini, baru kita tahu Y tu dia naik ke, dia ke atas ke, dia turun ke bawah ke. So dia akan ikut paksi X dulu. Okay, so kenapa kita cari ikut X dulu? Sebab graf bergerak ikut paksi X dulu. So dia bergerak ikut paksi X dulu. So bila kita tahu X puncak, jadi oleh itu ataupun jadi bila kita tahu X puncak kan, baru kita boleh cari Y. Baru kita boleh cari Y. Okay, alright. So sekarang kita pergi step kita yang kelima, iaitu cari nilai Y. Okay. So tadi soalan dia yang ni kan, dia bagi fungsi ni kan. So kalau katakanlah dalam soalan dalam buku teks tu, because I cannot see from here, okay, apa benda soalan tu minta, I cannot see from here. Okay, katakanlah soalan ni dia minta, dia ni saya tulis cari nilai X kan. Okay, so kalau cari nilai X, you masukkan je lah nilai X yang ada tu. Tapi kalau kata dia minta cari nilai Y juga, maka I tunjukkan kat sini terus Kalau dia minta cari nilai Y, okay, so kita gantikan lah. Apa yang kita nak buat ialah kita gantikan X dengan negatif 2. Tadi kita dah dapat, mana pula datang negatif 2 ni? Ni kita dah dapat dah negatif 2 ni dekat step nombor 4 yang kita buat ni. Okay, so kita gantikan dengan negatif 2. X ni sama dengan negatif 2. Kat mana nak gantikan? Dalam fungsi asal dia. Apa fungsi asal tadi? Dalam fungsi asal. Fungsi asal tadi ialah Y sama dengan 2. Kita tulis balik formula dah. Apa tadi? Y sama dengan
Mana tadi? 2x kuasa 2, 8x tambah 5. Y sama dengan 2x kuasa 2 tambah 8x tambah 5. So kita masukkan x negatif 2 So jalan kerja dia ialah y sama dengan 2 salah. Sekejap ya Allah, mana ni? Sama dengan 2 negatif 2 darab negatif 2 kuasa 2 tambah 8 darab negatif 2 tambah 5. Okay, so kita ubahkan x ni, kita gantikan terus nilai x tadi yang kita dapat tu, iaitu negatif 2 ni. So kita tukar x tu kepada negatif 2. Alright, so sekarang kita terus je lah buat jalan kerja dia. 2 darab dengan berapa ni? Kita selesaikan ni dulu Negatif 2 kuasa 2 berapa? 2 darab 4. 2 kuasa 2 ialah 4 kan? Negatif 2 darab negatif 2 macam tu. So negatif jadi positif lah. So 4. Jangan silap kat sini dah. Ramai orang silap tanda apa, negatif positif ni. Kalau punca kuasa dia double macam tu, dia jadi positif. Right? Lepas tu alright, so lepas tu secondly tengok yang ni pula. Ni 8 darab dengan negatif 2. Okay, tinggalkan tanda negatif dan positif yang ada ni. Negatif dengan positif ni ignore sekejap. 8 darab 2 berapa? 8 darab 2 ialah 16. Okay, so tulis 16. Alright, tulis 16. Okay, sekarang ni betul ke tanda tambah? Sebab kat sini negatif. Negatif jumpa dengan positif, dia jadi apa? Dia jadi negatif. Negatif jumpa positif, dia jadi negatif. So negatif. Bila darab dalam darab, negatif jumpa dengan positif, dia jadi negatif. So tolak 16. Okay, tambah 5. So tulis sini tambah 5. Kecilkan 2 darab 4, 8 tolak 16 tambah 5. So jawapan dia berapa? Negatif 3. Okay. Okay, so kat sini apa yang kita nampak? Kita akan nampak, so kat sini kita dah tahulah apa yang kita tahu. Kita tahu x ni sama dengan negatif 2. Okay, daripada yang jalan-jalan kerja yang kita buat ni, kita terus tahu x sama dengan negatif 2. Manakala y sama dengan ni negatif 3, betul? Ni y kan? Sama dengan negatif 3. Ok, so sekarang kita dah tahu, kita dah dapat nilai x sama dengan negatif 2 dan y sama dengan negatif 3. Ni y negatif 3. Tadi x tadi kita cari, kita dapat x negatif 2, betul? Okay, so kita dah dapat macam tu. So kita tengok sekarang dalam graf kuadratik ni, kita boleh tahu bentuk dia tu sama ada macam ni ataupun macam ni. Bentuk dia sama ada macam orang tengah muka sedih, ataupun orang tengah muka dia happy. Okay, kita boleh tahu mana satu. Okay, cara dia, kita tengok peraturan graf kuadratik. Cikgu nak ajar macam mana kita tengok aja pada yang dapatan kita ni, kita tahu dah graf kita tu bentuk dia macam mana. Okay, graf kita tu bentuk macam ni. Okay, ni peraturan dia. Kalau jika jika A sama dengan positif, jika A sama dengan positif ataupun A lebih besar dari kosong, kan? Jadi maksudnya ni graf A tu ialah X tu. A tu ialah X. A tu ni kosong kat sini. Dia lebih besar daripada kosong. Maksudnya dia ada dekat 1, 2, 3 dan seterusnya lah. Ok,
Okay, dia ada dekat sini, landasan positif ni. Maka apa? Graf buka ke atas. Graf buka ke atas. Ke atas ni terbuka. Ke atas ni terbuka. Okay, so bentuk dia macam mana? Bentuk dia ialah macam U. Atas dia terbuka. Okay, tersenyum lah. Senyum. So titik puncak dia ialah nilai. Titik puncak dia kat mana? Titik puncak dia ialah nilai minimum. Kat mana? Kat sini. Kat bawah ni. Paling minimum. Paling bawah. Okay. Kalau jika A sama dengan negatif pula. Okay. Ataupun A lebih kecil dari kosong. A tu X kan. Kalau dalam graf tu, ni X. A tu ni kosong. A tu berada kat sini. Negatif 1, 2, negatif 2, negatif 3, negatif so on lah. Kan? Okay, so maksudnya graf tu buka kat bawah. Tadi graf buka kat atas. Yang ni graf tu terbuka kat atas ni kan. Yang ni kat bawah pula. Macam ni lah. Graf tu terbuka kat bawah ni. Okay. Graf buka di bawah. Alright. So bentuk dia macam mana? Bentuk dia front macam ni. Macam N tu. Okay. Lepas tu titik puncak dia ialah nilai maksimum. Maksudnya titik puncak dia berada dekat paling atas. Tadi paling bawah, ni paling atas. Okay. Itu dia. Alright. Kalau ada soalan lagi, tanya je tau, akan cikgu jawabkan. Thank you.